Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah SWT. Hari yang seperti biasa, kita mulakan dengan rasa penuh kesyukuran, dengan penuh kebahagiaan. Apa yang kita nak rasakan dalam diri kita ni, itulah pilihan kita. Jadi seperti biasalah kan, apa khabar emosi kita pagi ni? Siapa yang boleh tulis? Saya hari ni saya excited sangat. Sebab apa? KK, hari ni saya happy sangat. Tak tahu lagi, tapi sebenarnya saya nak happy je hari ni. KK, saya pilih, walaupun di luar tu hujan, tapi saya nak berdamai dengan diri saya sekarang ni, dalam diri saya. Hidup ini sebagai satu pilihan. Setuju atau setuju? Alhamdulillah. Jadi saya beberapa homework saya nak, bukan homework lah, beberapa revision lah. Saya lama tak tanya. Okey, saya nak tanya senarai 7S. Siapa yang kalau selalu live dengan Bonda, yang selalu share bangun pagi-pagi, komen sebagainya, mesti kata okey 7S. Lama lah si KK ni tak tanya. Cuba tulis kat sini, siapa ingat 7S tu apa? S pertama apa? Syukur. S kedua apa? Tolong tulis. Kita ada rakan-rakan kita seperti Khatijah Af, emosi saya excellent hari ni. Fantastico. Kefli Zul, Noah Syamshina. Lagi siapa? Nurmala setuju. Saya tenang. Ummu Atifah pilih untuk tenang. Zuraini kata kabar baik dan excited. Bagus. Siti Ramzan, saya rasa syukur pagi ni. Okey, baik. Latifah, dia berselawat di atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas peringatan tu. Okey, setuju sangat. Okey, baik. Terima kasih yang setuju. Yang lain yang senyap 1000 bahasa tu macam mana? Anda tidak ada pilihan lagi ke macam mana? Salbiah kata syukur. Siapa tadi? Yazid jika kata dia pilih sabar. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita bersama dengan Bro Haris, sabar dan sayang kan. Kita ada sabar dan sayang 3.0. Okay, Nurnisha kata saya rasa syukur pagi ni, insyaAllah. Saya Azura saja aku belajar hari ni kerana Allah. Bagus. Okey, Ida Yusof. Okey, nampak. Ida Yusof kata pertama sabar, kedua syukur, tiga selawat, keempat sedekah, kelima sucikan hati, keenam sedar diri, ketujuh silaturahim. Fantastik. Masya Allah. Ummu Atifah sayang, syukur, sabar. Apa lagi? Ada 7S. Revision balik. Kau macam, lama IKK tak tanya, tak ingat lah. Baguslah kita ni kena saling ingat mengingatkan. Cek balik ya, semua cek balik. Okey, syukur. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Mama Tia. Hari ni kita nak bincangkan anak kita nak ke mana tu. Sekarang kita akan tanya, kalau tengok dah pakai lipstick, dah pakai dah pakai lipstick, dah pakai baju cantik kan. Kalau anak lelaki kita dah pakai bawa boot main bola, ke mana lagi lah dia nak pergi? Kalau tak pergi padang ke, tak pergi, yang perempuan tak pergi main pondok-pondok ke kan. Masya Allah. Baik, tak apa, sambil-sambil kita membuat revision apa itu 7S. Bagus kalau korang tulis supaya boleh ingat semula. Sambil-sambil itulah saya buat macam kembang saat ni. Okay. Dan bagus juga kalau kita baca sepotong hadis. Tapi sebelum tu mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik. InsyaAllah kita tengok hadis muka surat 151. Saya rasa saya tak pernah baca lagi ni. Ataupun 152 lah. Kita buka 152. Hadis nombor 65. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Allah bin Amr meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya para muazzin telah melebihi kami dari segi pahala. Adakah mana-mana amalan yang membolehkan kami mendapat pahala sebanyak pahala muazzin? Dulu diorang sana berebut pahala. Kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu ucapkan sebagaimana mereka ucapkan. Bonda,
Dengar suara Bonda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Talib teruskan Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Apabila kamu selesai daripada menjawab azan itu, maka berdoalah. Pasti permintaanmu ditunaikan. Riwayat Abu Dawud. Kita ada momen-momen seperti lepas azan antara iqamah dan juga antara azan juga iqamah juga antara waktu-waktu mustajab doa. Ambil peluang sehari kita ada 5 kali azan. Masya Allah. Jadi ambillah peluang ni untuk kita dengar. Baik, Alhamdulillah. Mama Tiah pun dah bersama dengan kita. Mama Tiah, apa khabar hari ni? Mula dengan baik. Ya, Bonda? Bonda akan jawab soalan dulu sebab Bonda on the way to Iconic. So lepas Bonda jawab soalan, then kita nak dengar Mama Tiah. Alright, mari. Alif ada soalannya? Mungkin Mama Tiah nak cakap. Tiah apa ni? Nak cakap apa ini Tiah? Sementara Alif cari soalan tu. Minta maaf, tengah minum jus ni. Wow. Assalamualaikum. Apa ni, insyaAllah hari ni saya akan berbincang dengan semua tajuk nak ke mana anak kita tu. Maknanya kita nak bawa anak kita ke mana ni, insyaAllah. Ataupun dia dah siap-siap nak pergi mana, kita perasan ke tak perasan? Betul. Kadang-kadang kita tak perasan anak kita dah siap-siap dia nak pergi mana kan? Masya Allah. Baik, jadi mari kita dengarkan soalan dulu. Dia tak sempat tengok ni, spontan je jawab spontan baik. jawab. Dia pakai telekung muhayya, subhanallah. Masya Allah. Teruskan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bonda? Saya ada satu soalan. Bagaimana kita untuk slow down ataupun untuk tidak terlalu fikir untuk buat sesuatu dengan cepat. Macam saya selalu fikir nak cepat, tapi itu menyebabkan kita lagi stres. So please minta bantuan Bonda bagaimana untuk kita slow down. Terima kasih. Masya Allah, Talib bunyi macam Bonda je masa berumur 30-an. Macam tu lah Bonda. Semua nak laju, nak cepat. Masak sekali 4 dapur. Sampai pernah mate Bonda masa umur 30-an, masa Aniah Tiah kecil, nama dia. Ingat tak Tiah? Kak Ayah kan? Dia kata, Kak jangan laju. Kak jangan laju sangat Kak. Oh, ya ke? Tak perasan kan? And ingat tak? She's such a beautiful Thailand girl. Dia so man, ya Allah. Ya, narratiwat. Dia mak fikir-fikir balik kan, actually she is more successful than me at that time kan. Betul. Walaupun kita jadi doktor pakar kan, but akhlak Bonda masa tu mungkin 2/10. Dia baru umur I think 18 ya betul. Mungkin 18 tahun tapi mungkin akhlak dia 8/10. Dia jaga Aniah Tiah dulu, subhanallah. Sebab tu Bonda Talib every time whatever happen, kita nak share daripada pengalaman. Dan Bonda dengan Mama Tiah, we are working on the Islamic model dia nanti insyaAllah dia tak sabar nak share macam mana Tiah. Bila Tiah dengar soalan tu, bila Tiah tengok model yang Tiah kenalkan Kak Mak tu, boleh jawab semua. Betul tak Tiah? Okay. Betul. So tak apa. So dia macam ni, bagus yang bertanya Bonda pergi sayang tak lama. The fact that you perasan bagus. That means kita dah sedar, kita dah mula melihat diri dan kita mula dah tahu diri kita. Oh, aku ni, sebab dia kita dua cara Talib. Satu menuju kebaikan, satu menuju kemungkaran. So macam kita buat rumah kita lah, penthouse, basement, selidik, semua tu lah, itu metafis. Selalunya bila model empathy kan, apa dia rasa nak cepat ialah because mungkin kita sedang menuju kepada perfectionism, which is actually merosakkan diri kita. We must go to being merciful. Merciful pada diri kita dan pada orang sekeliling. Dan kita mula tanya, aku nak cepat ni kenapa? Tanya. So tu yang boleh kata dalam Al-Syatul Uzdah sekarang, refleksi diri. Kenapa aku buat apa aku buat? Aku nak cepat ni kenapa? Nak perform. Takut kita nak perform to please orang keliling, not to please Allah. Because salah satu sifat yang Allah tak suka, sifat terburu-buru. Gopoh, nak cepat. We want to get the result
tak enjoy the process. Yes. So caranya ialah we have to start, pause kejap, duduk dan muhasabah. Dan Imam Ghazali dia memperkenalkan jurnal muhasabah. So sekarang ni banyak kalau yang Mak Saleh punya tu semua journaling kan. Tapi sebenarnya the best journal is jurnal muhasabah diri. So good you dah tahu, dan langkah nak buatnya ialah bila kita dah jadi pemerhati. So you observe yourself. Dia perhati, oh aku nak cepat, aku nak cepat. Okay. Pause, tarik nafas, bernafas. Bernafas pun dalam Islam pun ada teknik pernafasan dia yang Dr. Rahman Abdullah share tentang nama hasid. Tak ingatlah orang yang share cara macam mana kita tenang, tarik nafas, mengucapkan nama Allah tu, kita pause dan kita akan rasa overwhelmed nak cepat sebab kita rasa macam banyak benda nak buat. So what you do, just write down satu perkara. And malam kita nak tidur tu kita dah tulis apa kita nak buat, dan the formula ni macam ni. Do number 1, finish, then do number 2. Finish dan do number. Kita kadang macam mak lah nak semua. Okay, so I hope that give the jawapan. Next question. Betul dia? Yes. Assalamualaikum Bunda. Saya ada satu soalan yang nak ditanya. Sekarang saya masih bujang lagi dan dalam usaha mencari zaujah saya dan bonda yang menjadi kekhawatiran saya. Ibu saya ni dia seorang yang sangat menjaga kebajikan anak-anak dia dengan baik, dan dia adalah seorang yang sangat cerewet dan serta cepat dalam melakukan kerja. Tetapi bonda, ibu saya ni dia seorang yang pengkritik untuk kakak dan adiknya dengan mengkritik ipar dua saya dalam melakukan kerja dan juga menjaga kebajikan anak dia. Kat sini bonda saya nak bertanya, bagaimana bonda, adakah saya harus berterus terang dengan bakal zaujah saya nanti, dan bagaimana untuk saya menjaga hati ibu dan isteri saya dan melindungi kelemahan isteri saya daripada dilihat orang. Terima kasih bonda. Masya Allah. Bagus ya. Bagus anak muda ni. Masya Allah. Okay. So dia beberapa isu ya. So konsep. First kita nak seek to understand and be understood. So kita nak faham mak kita, baru mak kita boleh faham kita. So habit yang ke-5 dalam istilah COVID itu kan. So manusia ni nak dua perkara. Satu, difahami dan dibuat rasa penting. Okay. So ini Bonda punya pandangan lah. Selalunya orang cerewet. Macam Bonda kau jumpa patient kan. Okay, you can choose to be a cerewet or grateful. Nak yang mana? Patient dengar serap. Sebab emosi, kalau kita belajar tentang psycho-spiritual Islamic psychology, memang Talib, manusia ni manusia makhluk holistik. Kita ada roh, kita ada akal, kita ada khauf, kita ada fizikal. Tetapi selalunya banyak kita ni fokus pada akal, yang nanti akan fokus nanti. So bila anak kita, bila ibu kita seorang cerewet, besar kemungkinan, cuba perhatikan, ada tak nenek dulu pun seorang yang sangat perfectionist, kena perform, takut orang kata, suka risau, kalau, tapi, ya ke. Dan apabila kita suka tengok kritik orang, bila kita perhatikan orang kritik orang, let me tell you, ini kata-kata orang bijak pandai. Talib tahu orang yang suka mengkritik orang sebenarnya dia very high self-criticism. Dia lebih suka dia suka kritik orang. Hati-hati your mic tak mute ya. Bila kita suka kritik orang, sebenarnya kita suka mengkritik diri kita. Kita suka mengkritik, self-kritik. So bila kita berlatih kritik diri, maka kita suka kritik orang. Dan orang suka kritik diri sebab dia, bila dia buat salah, dia blame, dia shame, dia blame, dia shame. So dia operate from low level tadi. Okay, so instead of apa ni yang bertanya ni, anak Bonda yang baik ni, instead of you trying to, okay dah plan, nanti kalau kahwin nanti macam, kita mula. Macam mana kalau mak saya kritik, no. What you do, you have to expand sadrun. You punya hati tu, Allah ya Tuhanku, ini ujian aku akan lulus dengan cemerlang dengan pertolonganmu.
So bila kita faham model diri kita ni bahawa kita kena jaga bita jiwa kita, kita kena jaga kita punya kehidupan dari dalam keluar ke dalam, yang Buddha ajar selalu tu, maka the minute you change yourself, you punya mata bila lihat sesuatu, mata akal itu buka, mata hati itu buka. Mata nafsu akan hilang. So perhatikan bila mak suka kritik tu sebab mata nafsu dia buka aja. Mungkin mata hati. So itu cubaan mak tau. Itu don't blame your mother. But sebaiknya kita doa tadi. Doa dan jadi contoh yang baik. Sebab itu ilmu segala-galanya tadi. So bonda nak cakap you all, selagi you all tak sedar diri, dan kita ada beberapa konsep. Self-love, self-acceptance, self-awareness, self-confidence, self-regulation. Semua ni kita kena belajar. Sebab itu tak ingat tak formula bonda kata apa? Hidup kita bersamaan kan siapa kita, kan kita tugas kita dan apa kita buat. Okay? This formula you all. Hasil hidup bersamaan tadi Buddha dapat formula dah. Lepas kita tu sebab Buddha dapat lagi. Hidup kita bersamaan dengan who we are, iaitu khalifah hamba Allah. Kali dengan apa kita buat sebagai khalifah. Okay, orang kata wow, kalau kita hamba Allah yang baik, kita khalifah, kita buat bagus. Tetapi denominator, so dalam masalah dia kata denominator of success. So denominator of success pada bonda ialah kita punya level of awareness ataupun kita punya hati berpenyakit atau hidup. Nafsu kita ammarah atau mutmainnah. So antara ammarah dengan mutmainnah tu ada lawamah, di mana jiwa yang mengambil reproach, jiwa mengambil tanggungjawab. Sebab tu bonda kata konsep 7am, konsep PMC plus 6 Ultra semua tu, I am responsible. I am responsible. So whatever happen itu cermin. Cermin tu yang kita ultra refleksi tu. Tengok mak kita macam ni, oh okay, ini cermin. Baik, aku nak belajar macam mana. So this is very very important concept. So whatever happen, kita tanya, bagi yang bertanya, I congratulate you, such a young age dah mula dah ada belajar macam ni, insyaAllah sangka baik dan doakan mak dan be a good example. Dipanggil dakwah bilhal. Kita orang dengan cakap kita sebab akhlak kita. Akhirnya you all KPI kita, siapa terjadi dan kedekatan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan satu lagi, Alif rasa bonda ibu ayah kita dulu tak belajar ilmu communication skill ni. Dia niat dia baik, dia nak yang terbaik untuk anak dia. Cuma cara nak bagi tahu tu tak reti kan. Cara nak bagi tahu tu tak reti. Dia nak bagi example tu. Okey, bagus. Alhamdulillah bunda jelas. Okey, thank you. Sofiah bunda. Okey, baik. Terima kasih bunda. Selamat perjalanan. Terima kasih uncle. Take care. Dan insyaAllah kita nak bersama dengan Mama Tia lagi bagi menyambung perjalanan anak nak ke mana. Macam tadi kan Mama Tia, anak lelaki tadi dia bagus. Dia sayangkan ibu dia. Dia nak pastikan bahawa ibu dia pun dapat sampaikan dengan cara terbaik. Lepas tu dia pun nak lindungi bakal isteri dia juga di mata ibu dia dan juga mata ipar duai dia. Niat dia sangat baik. Jadi anak-anak inilah yang kita rasa telah dididik dengan baik. Sebenarnya we should congratulate kepada mak ayah dia sebab dah didik dia sebegini rupa kesedaran dia kan. Betul. Jadi macam mana Mama Tia, kita nak tengok ke arah manakah, ke manakah kita nak bawa anak kita ni, nak didik dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so short one insyaAllah. At the end of the day sebenarnya macam kita bangun setiap hari ni, kita masing-masing ada rutin kan. Semua orang ada rutin sendiri, nak buat tu, nak buat ni. Tapi sebab tu kalau kita tengok dalam Islam ni, Allah jadikan kita punya life ni dia adalah memang berbentuk rutin kan. Macam contoh salat, ada amalan-amalan sunnah yang sepatutnya kita amalkan. Bila rutin tu dia akan menjadikan kita punya habit. Sebab kita ni memang adalah tabiat kita. So tabiat kita tu yang membentuk juga siapa kita ni. So bila kita tengok juga kenapa yang Allah letakkan 5 kali solat tu setiap hari. Sebab at the end of the day itu untuk remind kita balik yang kita ni siapa. Kan kita ni siapa, sebab kalau tak ikutkan kita punya kehidupan ni sebenarnya banyak connect dengan dunia luar, dengan orang lain. So
kita sangat senang terlupa. So sangat senang terlupa kita punya hakikat diri ni siapa kan. So bila kita mula pagi je, dah mula dengan solat. So dah pagi-pagi dah kau tak boleh nak sombong, tak boleh nak apa, ingat kau tu hamba Allah. Lepas tu kau dah lupa dah. Lepas tu dah pergi kerja dah apa benda, orang puji, orang itu marah, orang apa semua tu dah terlupa dah. Azan Zuhur. Oh okey. Ataupun kita solat sunat duha dulu kan. Lepas tu lepas tu azan Zuhur. Insaf balik kan. Lepas tu kita solat balik. Lepas tu dah lupa lagi. Asar pula. Solat balik. Lepas tu dah penat dah apa semua nak masuk ke tu maghrib pula, and then isyak ni kita tidur. So maknanya kat sini kita kena nampak kenapa ada that hikmah of solat tu kan, because banyak pula tu kan 5 kali sehari. So kalau kita lihat agama lain, mereka ada juga bentuk prayer dia, tapi prayer dia orang tu berbeza dengan kita dan tak sekerap kita kan. Kita ada 5 kali sehari without fail. So daripada sini satu benda yang kita kena lihat lebih mendalam sebagai ibu dan ayah, sebagai individu. Kenapa Allah nak kita buat macam tu sekali? Memang people say memang banyaklah, maknanya solat ni kita talking to Allah and everything, tapi sebenarnya berapa ramai je kita betul-betul rasa macam yang solat tu kita menghayati sebab I'm talking to Allah ke, ataupun Allah melihat ke. Banyak kita ni masa solat pula medan mencari idea kan, mencari barang hilang masa tengah solat. So benda ni boleh saya hayati balik kan, maknanya subhanallah, kita nak, kenapa kita ada kat muka bumi ni, kalau biasa yang familiar tu kan, yang saya biasa kongsi dalam seminar adalah perjalanan manusia kan, peta perjalanan manusia. So kita daripada Allah nak kembali ke Allah balik, insya-Allah. So bila kita dah menyaksikan depan Allah yang Allah tanya alastu bi rabbikum, yang bala syahidna tu without confusion, tanpa ada syak wasangka. Dengar ke bising kat luar tu Cik Talib? Tak dengar? Tak okey kan? Okey. Tak dengar tak okey. Okey. Apa ni, so bila kita sedar tentang betapa kita ni sebenarnya dah menyaksikan keesaan Allah kan, Allah itu satu. Kenapa pentingnya untuk kita sentiasa sedar benda tu? Sebab at an individual level, it's not even like kita ni nak membesarkan orang ke nak tolong orang lain, nak nasihat orang tu ke nak nasihat orang ni. Sebenarnya it's about us. It's about yourself. Kita ni nak bawa diri kita balik ke sana. So contohnya bayangkan semua orang ada di medan padang yang besar, seorang tengah berlari, berjalan, merangkak ke apa, nak pergi ke tempat yang sama. Tapi mungkin kau tak tahu arah mana, kau tak tahu arah, yang penting aku ada satu fokus, aku nak pergi ke arah yang tu. So along the way sebenarnya kita ni sebagai manusia kena sedar hakikat yang kau nak balik kepada Allah. Kan? So sebab itulah kita ni ada rasa down, ada rasa sedih. Sebabnya kadang-kadang sedih tu dia sedih kerana rindu kepada Allah. Rindu kepada ketenangan tu, rindu kepada hakikat. Sebenarnya Cik Talib, macam saya pun dalam PKP ke apa kan, I think many of us, ramai orang yang sebenarnya murung, ramai orang tertekan, ramai orang rasa burn out dah fed up, rasa macam dah give up lah, sampai tahap dah macam. Tapi cuba tanya diri kita balik, give up kita pun sampai takap mana kita nak boleh buat apa yang kita boleh buat? Tak boleh nak lari. Macam kita ni memang kalau boleh ikut ke hati rasa macam aku rasa nak pergi holiday lah, aku rasa nak itu kan kita punya fikiran kan. Tapi Allah buatkan dalam keadaan kau kena sabar sebab tak boleh. Ini situasi dia sekarang. So sangat-sangat melatih diri kita. And ini adalah momen untuk kita sedar juga. So kalau kita sedih, kita rasa serabut pun, kita nak cari siapa? Hakikatnya kita punya kebahagiaan tu ada dengan siapa? Dengan Allah kan. So sama juga lah macam saya pun kadang-kadang fikir, yalah kita ni tak henti tau ada masalah ataupun ujian. Dengan suami ke, dengan anak ke, dengan pekerja ke, dengan apa, tukang kutip hutang lah, tukang itulah, apa benda semua. Kalau kita lihat Cik Talib kan, there will always be something in your life tu yang datang tu bukan orang untuk nak menyusahkan kita, sebenarnya ujian-ujian kita. So itu sebenarnya cara Allah nak didik kita untuk sentiasa mencari Allah.
Sebab kalau tak, kita manusia ni memang akan mengecewakan kita. Nature dia, we will not find happiness in another human being. Kita sepatutnya kegembiraan dan ketenangan kita tu datang apabila kita dekat dengan Allah, apabila kita merasai, menyaksikan. It's about, so Islam is submission kan. So submit tu bila orang kita tahu submit thesis, submit deadline, submit apa-apa, submit kan, proposal ke apa, untuk submit. Tapi what is submission tu? Menyerahkan totally diri kita tu dengan Allah. So bila kita sedih, kita tak apa, saya pun kadang macam ya Allah, Engkau je ya Allah. And kadang ya Allah Tuhanku, pada sangkaan aku rasa bila aku buat macam ni, dia akan menghasilkan hasil ni. Tapi adakah aku salah? Ya Allah, kau tunjukkan kepada aku apa kebenaran. So maknanya kita ni totally kena ada satu pegangan sangat kuat dengan Allah, because kita tak ada orang lain. Nak musim COVID ni kan, ajal maut tu memang macam kita tak tahu kan, sangat cepat boleh berlaku. So nak ke mana anak kita tu? Nak ke ini? Kita nak anak kita ni lahir daripada kecil untuk ke arah itu, untuk sedar dan mencari Allah di setiap masa dia. Dia tahu dia connect dengan siapa. Siapa anak kita ni, dia sedar tentang hakikat diri dia tu siapa. Kenapa image diri anak boleh jadi very low, anak rasa tak yakin diri, anak rasa tak rasa dia boleh, tak rasa dia berharga. Sebab kita kurang memberikan pendedahan kepada anak ataupun pendidikan bahawa anak kita ni adalah insan yang hebat, diciptakan oleh Allah yang maha hebat. Sekejap, live ni tergantung. Terhang tu lah, saya pun tengah tengok. Oh, okey. Okey, boleh teruskan. Boleh dah. Okey. Apa ni? So Encik Talib kan, maknanya at the end of the day bila kita didik anak kita, kita nak bawa anak ke arah mana, ke mana adalah untuk anak kita ni stay on their fitrah. Stay on their fitrah. So benda ni pun saya memang selalu explain dekat anak-anak kan, tentang model diri dia. Dia orang ni apa? Dalam Sofia, dalam Suraya ni ada apa? Ada apa? Kan? Ya, ruh yang bersih. Apa beza Sofia Suraya Samiha dengan arwah Muhammad? Muhammad dah tak ada roh dia dekat dunia ni. Sebab roh dia dah pergi ke alam barzah. So dia orang faham lah konsep ke alam barzah tu. Dan tapi masa kita tanamkan Muhammad tu, oh by the way hari ni hari jadi Muhammad sebenarnya, subhanallah. 4 tahun. Ya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa ni, so bila kita saya cerita dekat anak kan, okey, bila kita tanam Muhammad tu, kita sedang tanam jasad dia yang kita pegang, kita mandikan tu, itu jasad Muhammad. Masa tu beza dia dengan kita, roh dia dah keluar. Itulah menyebabkan dia dah meninggal, kita masih hidup. Tapi dia meninggal tu untuk pergi ke arah yang dunia lagi satu, which is tempat yang sementara menunggu untuk pergi ke betul-betul dunia yang kekal, kehidupan yang kekal. So anak-anak tu dah menyaksikan sendiri tentang apa itu roh kan. Bila keluarnya roh tu memang dah jasad tu dah tak ada apa makna dah. Maknanya dia dah, it's just a body. So yang body tu yang Allah bagi untuk ada fizikal tu untuk kita, dunia ni memerlukan fizikal tu. Kalau tak macam mana kau nak jadi, nanti orang kata kita hantu pula kan, boleh tembus dinding apa semua. So maknanya anak-anak tahu okay, this is your physical. Tapi pada masa fizikal ni, itu yang kita kena jaga juga fizikal kita, sebab Allah juga yang pilihkan fizikal ini untuk kita. So Allah yang pilih Sofia Suraya ni masuk ke dalam mama punya rahim, pilih tubuh badan macam ni, ada you all punya next life, you punya phase tu, timeline tu. So ibu dan ayah kena sedar tentang timeline anak tu. Kadang-kadang kita tak, mungkin kita nampak timeline tu dekat dunia kan, yelah nak masuk sekolah, nak masuk universiti, nak masuk kerja dan sebagainya. Biar besar-besar semua duduk dengan mak tau, duduk dengan ayah tau, sebab dah bina rumah dan sebagainya. Sedangkan timeline kita ni dia ke sana kan. So, bila saya nampak kat situ, at the end of the day, apa yang kita boleh tinggalkan dekat anak adalah
kesedaran tentang betapa hebatnya Allah dan pergantungan dengan Allah, supaya kalau kita tak ada ni pun, because kita tak boleh garanti kita ada kan. So kita tak ada ni pun, insyaAllah anak akan bawa diri dia ke mana tu. Dia tahu nak mencari Allah di mana, dia tahu bagaimana, dia sedia dia nak buat macam mana. So and then roh, emosi, so mind, body, qalb, semua ni adalah part of what Allah bagi kita kat dunia ni kan. So kena uruskan semua tu. So bila kita jadi orang Islam, kita kena hadapi semua benda yang ada dalam hidup kita ni. And saya sangat tertarik, macam sekarang pun bunda begitu tertarik dengan apa yang Dr. Rothman ajar tu kan, sebab dia terangkan tentang apa hakikat model manusia ni apa sebenarnya. Sebab kita tak perasan, mula-mula mungkin kadang kita banyak fikir fizikal je. And anak-anak ni subhanallah, mereka sangat bersih dan suci. And kita, memang betul, kita sebenarnya yang menghitamkan dia. Sebab dia fresh, dia memang fresh. Macam Salsabila kan, fresh. Saya pun tunjuk kat kakak-kakak dia, okay. Kalau kita ajar dia kasar-kasar, jadi tengok dia akan buat. Kalau tak percaya, cuba ingat balik. Salsabila masa lahir macam mana? Dia tak tahu apa-apa kan, dia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi macam mana dia boleh start kalau dia tahu dia nak pukul ke, dia tahu macam mana dia nak rampas ke, sebab apa? Mesti ada orang tunjuk depan dia ataupun ajar dia. Sebab dah bukti dah dulu dia tak macam tu. Masa mama bawa dia datang daripada rumah, dia tak tahu nak buat apa-apa kan. Semua benda dia ikut je apa kita buat. So from there anak-anak pun dia dah mula sedar yang yes, kena, they have to take care of yes, apa yang kita nak Salsabila absorb, kita ajar, itu yang kita nak tunjukkan. So kita nak bawa anak-anak kita ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. So kalau kita beza Encik Talib, Mak Saleh ke Western punya self-development dan sebagainya, productive, efficient, it's good knowledge. Tapi untuk apa? Kejayaan di dunia. Tapi kita punya paradigm, kita punya hakikat bukan enggak berjaya di dunia. Kita nak berjaya di dunia dan akhirat. So kalau kita efektif pun everyday produktif, boleh exercise sampai 6 jam lah apa semua, tapi mungkin tak dapat solat awal waktu, mungkin kita tak dapat nak beri sedekah ke apa benda ke kan. So itu dah melarikan kita daripada landasan yang betul. So same goes to our children. Start small and go slowly, tapi yang penting quality tu is very important. You know, semalam saya ada buat reel satu tentang ajak anak Al-Quran kan. So kadang-kadang kita ni rushing. Tadi ada soalan bagus tentang rushing kan, kita terkejar-kejar. Terkejar-kejar itu datang daripada syaitan. Haste kan, benda yang rushing, semua dia nak cepat. Itu memang comes from syaitan. Sebab syaitan ni dia suka bila kita buat sesuatu yang tidak berkualiti. Supaya kita buat sesuatu cepat. Bila kita cepat, kita tak tengok kualiti kan. Kita tak tengok betul-betul apa dia punya dalam dia, isi dalam dia tu. So sama juga macam bila kita mendidik anak, nak pula zaman sekarang era everything is instant. Makin instant, tak tahu nak cakap macam mana, makin instant. Dalam reels tu pun, orang dulu suka dengar ceramah, sekarang dah tak dengar ceramah, nak tengok reels 30 saat je untuk tengok tips kan. Dan saya pun saya kata memang bagus lah bila kita guna pendekatan tu cepat. Dia jadi cepat, orang dapat maklumat tu cepat. And then orang nak sama ada nak amal ke apa tu nombor 2 lah, but at least orang dah dapat. Tapi it's okay, kita ikut zaman. Pada masa yang sama kita kena sedar, all this instant benda nak cepat, speed. Macam saya pernah dengar satu talk by this Mak Saleh lah kan, dia kata kenapa apa salahnya beratur dekat bank tunggu untuk keluarkan duit? Apa salahnya? Kenapa kita sebenarnya nak kena online? Itu pendapat dia lah. Then from there saya kata, aku tak pernah nak pula nampak dari perspektif yang tu. Kita pula nampak, senang sekarang, cepat betul, tak tekan. Then kita kena tanya juga dari segi kaum manusia ni pula, apa masalah kita yang kita tak boleh nak beratur lama tu? Why can't we wait? Because kita dah biasa latih diri kita ni nak cepat. Sebab sangkaan kita cepat itu bagus kan. So benda macam ni saya nampak where we have to really sit back
and tengok juga bila kita mendidik anak, quality itu sangat penting. So quality macam Mak ajar Al-Quran kan, kita kena faham Al-Quran itu bukan sesuatu yang aku nak dia hafal dalam masa 2 tahun. Yang make sure dah faham mama sebut ayat ni kena bagi tahu mama makna dia semua. Itu subhanallah luar biasa kehebatan anak tu kalau boleh buat. Walau bagaimanapun Al-Quran is your life, is in your life, is a process that you must have in your life forever. Saya nak anak saya belajar Al-Quran sehingga akhir hayat dia. Sehingga tanpa henti mesti kena belajar Al-Quran, sebab lautan ilmu dalam Al-Quran ni terlalu banyak yang kita ni baru sampai kat tepi pantai je. Tak masuk pun lagi dia punya deep sea ke apa kan. So sama juga dengan we have, maksudnya it's about paradigm lah Encik Talib kan. It's about this thing that kita kena nampak the concept of life tu. What do we really want for our children? So bila saya nampak, saya baca bila buat dengan Sofia ke anak saya tentang Al-Quran tu, kita go slowly and saya bagi tahu dia, I'm not going to rush. Mama tak nak rush anak mama berapa banyak baca ke apa. Mama nak focus on our understanding on this thing. And then subhanallah, memang feedback yang Sofia bagi pun, dulu dia ingatkan Al-Quran itu susah, tak boleh dapat, tapi dia dah mula nampak bagaimana Al-Quran itu merupakan boleh menjadi cahaya dalam kehidupan seseorang. So it's all these things tau Encik Talib. Because with the Quran, yes, amin insyaAllah. With the Quran and the Sunnah, patutnya dua benda ni yang kita punya guideline or filter untuk kita buat sesuatu tindakan. Kan? So maknanya pemikiran yang sederhana tu penting sebenarnya dalam Islam. Wasatiyah tu kan, take the middle path. Kita orang Islam ni tak ekstrim. So saya suka yang Dr. Tamara Gray kata, kita ni satu benda je kita radikal ataupun ekstrim, is in our tauhid. Tauhid, oneness of Allah, kita ekstrim. Tak boleh yang lain, tak boleh compromise, tak boleh macam okey lah, tak boleh, haram, syirik semua kan. Tapi benda lain kita sebenarnya very middle path. Sebab itulah juga saya bersyukurlah kita dekat Malaysia ni kan, we have a very moderate Muslim society. Kan, alhamdulillah. Wanita boleh bekerja, boleh berkerjaya, boleh jaga anak, boleh duduk rumah, boleh semua benda kita boleh buat. Banyak benda kita tak terkongkong pun wanita ni kan, alhamdulillah. Lelaki pun sama, kita boleh buat macam-macam. So that's why orang suka juga dekat Malaysia ni, sebab boleh pergi masjid, boleh dengar azan, boleh dengar ceramah. So why is important? Because kalau kita travel ke negara-negara lain yang bukan Islam, barulah kita akan sedar, oh memang nikmatlah Islam kat Malaysia ni, I can amalkan mudah. Bila kita di negara yang Islam yang mungkin agak ketat dan rigid, pasal dia ni mengongkong hidup aku pula kan, tu tak boleh, ni tak boleh. Sedangkan kat Malaysia apa yang kita ada tu macam very moderate kan. So ambil contoh tu, maknanya we want to be moderate, but then on the path tu, on the path yang betul. And I believe Encik Talib, akhlak is everything kan, macam Bonda selalu tekankan. Seorang Muslim, orang mukmin yang begitu kuat insya-Allah keyakinan dan takwa kepada Allah, they will have beautiful akhlak. Because dia tahu nak menghayati akhlak apa. Dia tahu nak menghayati akhlak yang mana. Bercakap kita macam mana, apabila kita menghadapi ujian macam mana kita nak buat, kita nak didik anak dan sebagainya. So sebenarnya benda ni kalau ikutkan benda kita nak sumbat pagi ni kan, tapi itulah sedikit sebanyak untuk 7am Club kita pada hari ini. Saya faham. Sebab apa, saya rasa benda ni Mama Tia kena macam tu lah. Mama Tia ada cakap pasal program tu kan, nak apa, seminar untuk anak jadi baik ke pandai, betul tak? Okay, yes, okay. So berapa bulan? Okay, insyaAllah pada Sabtu ni Encik Talib, saya bersama Bonda insyaAllah dengan kakak saya Dr. Ania Azmi. Wah, bergabung you all 4 jam insyaAllah. Okay. So nak pandai, anak pandai terbaik. So saya nampak Allah izinkan, alhamdulillah kami bertiga bukan sempurna, bukan terbaik, bukan paling top ke apa, bukan. Tapi as sisters, as mothers, as friends to all of you, we have our own experience and perhaps expertise in our area.
kita gabung untuk berikan satu seminar yang padat dan praktikal. 4 jam je. Saya tengok balik, ya Allah, 4 jam je. Tapi saya fikir, ya Allah, in this 4 hours, insyaAllah, saya harap ibu dan ayah yang mula datang dengan rasa serabut. Sebab apa tahu serabut, Encik Talib? Anak kita manusia kan. Dia makin besar, dia makin berubah, dia makin tu. Kadang-kadang kita ni dah lost track, kita tak boleh nak adapt dengan perubahan anak. Bila kita dah rasa tak boleh nak adapt, siapa yang rasa down? Kita yang rasa down. Kan? Bila kita rasa down, anak akan rasa down. Bila anak dah rasa down, kita pun rasa serabut, suami isteri serabut, tak tahu macam nak buat. So saya fikir, no, I want to be practical, insyaAllah. So Dr. Ania will be sharing on her gems of productivity lah, because my sister is very efficient, very productive, masya-Allah. Dia boleh belajar masters, belajar buat apa, jadi pakar mata, uruskan rumah tangga, masak, jaga anak dia, subhanallah, masya-Allah. And then bonda dari sudut jiwa ibu tu kan, jiwa ibu dan ayah healing, kita nak bawa diri ke mana, insya-Allah. And then bersama saya segan sikit apa ni dengan saya, insyaAllah saya akan berkongsi more to how to connect and with your children. Macam mana kita nak connect, sebab kadang-kadang mungkin Cik Talib, kita rasa you don't have you want to connect with your children tapi tak tahu cara macam mana nak connect. Mana angle ni ke, nak aku angle ni ke, dah buat salah. And then most common is apa tahu, Mama Tia, macam mana saya ni, anak saya dah umur 11, dah umur 16, dah umur 10, saya dah terlepas momen ni, saya nak buat macam mana. So insyaAllah together, I hope when you join this seminar, you are able to move on and propel forward terus. Because kita dah tak banyak masa dah ni. So kita nak terus, take action, and then with knowledge, insyaAllah, lepas tu kita boleh move forward. So seminar ni adalah pada hari Sabtu ni, insyaAllah, 9 hingga 1 tengah hari. Baik. InsyaAllah. Masya-Allah. Jadi subhanallah. Ramai yang tanya boleh daftar lagi ke? Boleh sangat-sangat. Dekat bawah tu ada lagi peluang untuk anda sertai seminar ni. Tekan je link kat bawah tu. InsyaAllah dia akan bawa anda untuk urusan pendaftaran. Mudah-mudahan tanya tau Mama Tia, Dr. Ania dan juga bonda, insyaAllah. Semoga insyaAllah. Sebab apa, berilmu berkaitan dengan anak-anak ni, parenting ni, kalau dulu tak ada siapa nak ajar, tak ada siapa. Dulu zaman dulu kita tak pernah dengar ilmu parenting. Sekarang ni banyak. Alhamdulillah, one of this, inilah dia pada hari Sabtu ni, ambil peluang ni untuk belajar sama-sama sebelum terlepas anak-anak kita membesar sebagainya kan. Encik Talib, boleh saya kongsikan sikit? Lepas tu, Alhamdulillah, saya berpeluang dah 2 minggu bersama dengan anak-anak dalam Tranquil Soul Academy. Saya ada buat banner satu akademi sekarang ni untuk anak-anak. Untuk anak-anak, insyaAllah. Tranquil Soul. Mengambil daripada perkataan nafs mutmainnah ataupun jiwa yang tenang kan. So saya namakan dia Tranquil Soul Academy kerana macam seperti saya sebutkan, anak-anak ni mereka adalah fitrahnya baik, fitrahnya ingin kembali kepada Allah. So Tranquil Soul ni is about connecting our children back to their fitrah, ataupun it's not even connecting back to their fitrah, for them to know to stay in their fitrah tu, to be conscious of their fitrah yang dekat dengan Allah, connected dengan Allah. So Alhamdulillah, dah 2 minggu saya buatkan Zoom kepada anak-anak tu, dan Alhamdulillah lah sambutannya, bukan sambutan lah, ya, saya tak kisahlah sambutan tu kan, tapi maknanya feedback tu. Bila saya pandang wajah-wajah anak-anak yang begitu suci, subhanallah, dengan baik, ya Allah, saya kata ibu dan ayah, do your best, protect your children from this dunia. Kalau boleh kita ni tak nak hati anak kita tu cinta dunia. Kan? Biar anak kita ni hebat di dunia sebab hatinya fikir akhirat. Saya nak anak saya hebat. Saya nak anak saya memang wow, dapat anugerah apa ke, dapat top Nobel Prize ke apa. Yes, that will be, imagine if anak kita boleh buat macam tu, pada masa yang sama dia sujud kepada Allah. Wow. Amin, subhanallah. So this is the kind of talk that we should have with our children. Sujud kepada Allah, tapi effort kita ni semua tinggi. Kita punya
kepandaian kita, kebijaksanaan, talent kita semua ni kita go all out, tapi hati kita ia sujud kepada Allah, insya-Allah. Ada lagi. Alhamdulillah. Baik, Amin, alhamdulillah. amin, Thank you. Mama Tia, very good. Keep on going. Amin. Ramai yang kata thank you Mama Tia, macam Melissa Azran, thank you Mama Tia. Alhamdulillah. Oh, dah tak ada dah. Baru nak baca komen dia tadi. Okay, Mama Tia, thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much. Assalamualaikum Cik Talib. Baik, Thank you Alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.